Okey, baik. So sekarang mari kita lihat kepada soalan pasia yang berkaitan dengan topik 4 iaitu hybridization. Okey, molecular geometry dan sebagainya lah. Okey, dia ada 3 statement dekat sini. Statement yang pertama, kenapa bentuk kenapa OF2 dengan SF ni kenapa tak sama? Baik, mudah. Yang ini kita kena lukis. Kalau cikgu akan lukis. Pertama sekali, cikgu akan lukis dia punya valence shell. So valence shell of oxygen iaitu 2S 2P 1 2 1 2 1 2. Okey, manakala valence shell untuk sulfur, yang ini kita ada kita ada 3S 3P 3D. So 1 2 3 4 1 2. Maka kita akan tulis dekat sini the presence of empty 3D orbital, okay, of S atom allows the atom to make an expanded structure. Okey. Baik, ini adalah untuk berkaitan dengan oksigen. Kedua-duanya grup 16. Okey, tak ada masalah. Tapi kita ada 3D. So 3D ni dia ada empty d orbital. Okey, empty d orbital. So dia boleh buat expand lagi. Kita boleh masuk dia ke sana. Okey. Baik. Perhatikan tengok soalan bawah dia pula. Soalan bawah dia, dia kata kenapa bentuk IF5 dengan PF5 tidak sama. Okey, yang ini kita kena lukis lah. Lebih baik kita lukis. So rasanya semua tak ada masalah kot untuk melukis dia punya dia punya molecular geometry. Jadi cikgu simplify dah terus. Okey, cikgu simplify dah terus. Iaitu P, kita ada F, kita ada F, kita ada F, kita ada F dan kita ada F. Okey. Biasakan diri bila kita lukis, masukkan semua lone pair. Manakala untuk IF5, okey, bentuknya F F F F F. Okey, baik. So kita lihat dekat sini bentuk asasnya pun dah berbeza. Okey. PF5, okey, PF5 has 5 electron pairs. Meanwhile, IF5 has 6 electron pairs. So daripada susunan pun dah berbeza. Okay, geometry of PF5 is trigonal bipyramidal. Bipyramidal Yo, teruk ya. Bipyramidal. Meanwhile, IF5 is square pyramidal. Okay, so dia punya elektron repulsion pun berbeza lah. Okay, elektron repulsion pun berbeza. Okay, so cikgu masuk kepada soalan yang ketiga dia. Okay, soalan ketiga dia, nampak tak? Kalau lah kita nak explain dia berdasarkan PF5 dengan IF5 tanpa kita lukis, maka otak kita akan pening. Kenapa? Kita akan cakap, alamak, sini ada 5 substituent, ini pun ada 5 substituent. Habis tu, kenapa pula tiba-tiba bentuknya berbeza? Sebab itu kita kena lukis bentuk hybridization dia dahulu. Okey?
Baik, so tanpa melengah masa, kita masuk kepada yang C nya pula. Okey, structure yang C dia bagi tiga structure. Lepas tu dia kata kenapa nombor 3 ni paling baik, paling betul antara semua. Maka lukislah ataupun tulislah dia punya formal charge. So kita ada O, kita ada O double bond C double bond N minus, kita ada O triple bond C single bond N, kita ada O single bond C triple bond N. Okay, tulis dia punya formal charge: 0, 0, negatif 1, positif 1, 0, negatif 2. This one negatif 1, 0, 0. Okay, so kita boleh katakan, kalau cikgu explain dia, 3 is better than 2. Kenapa dia lagi better daripada 2? Sebab dia ada, as it has lowest set of formal charge. Now, bila ada kosong-kosong, ni ada negatif 2. So, dia ada lowest set of formal charge. So, it is more possible lah. Okay. Kalau tengok pula antara 3 dan 1, 3 is more plausible than 1. Kenapa? Because even though the formal charge is the same, walaupun formal charge dia sama, tetapi the negative charge is located on more electronegative. Okay, ayo, apa ini? Apa ini? Electronegative atom, which is oxygen. That's it. Itu sahaja. Okay. So, lengkaplah soalan kita. At least, cikgu confirm kena dapat 10 markah ni. Kalau nanti next time keluar lagi soalan macam ni, kita nak ikut skema ke macam mana? Kita jawab berdasarkan apa yang kita tahu. Okay? Kita jawab berdasarkan apa yang kita tahu. Baik. So, habislah soalan yang berkaitan dengan ini. Next, dia kata, terangkan bentuk hybridization untuk SF4. Okay? Dengan menggunakan dia punya orbital diagram. Baik. So, tak ada masalah. Jangan takut soalan macam ni. Markah dia banyak. Tapi kalau kita tahu, kita boleh buat. Pertama sekali, SF4. S ada 6 elektron. Fluorine ada 7 darab 4. So, 28. Campur semua, 34 elektron. So, don't worry. Kita lukis dahulu S, F, 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 F. Dah pakai 8. Tinggal lagi 26. So, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 dot darab dengan 4 atom, 24. Tinggal lagi 2. Settle. Okay. Ini bentuk. Ada apa? Ada 4 sigma bond, 1 lone pair. So, ada 5 electron pair. So, bentuk asal dia adalah trigonal bipyramidal. So, bentuknya adalah seesaw. Beres. Dah dapat dia punya key point. Beres. Sekarang baru tulis ground state. Ground state sulfur. Ground state sulfur 3S 3B, okay, 3D kosong. Cikgu tak nak lukis boleh tak? Alah, lukis lah, apa masalah korang ni. Kosongkan saja. Excited state, kita ada berapa bonding? 4 bonding. So mesti ada 4 tidak berpasangan. Baru ada 2 masuk sebelah sana. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Nice. Muah. 3P, 3D.
So nak gabung berapa banyak? Kita nak gabungkan semua lone pair dan juga sigma bond. So ada 4 sigma bond, 1 lone pair, gabung 5. 1 2 3 4 5, gabung. So hybridization, tinggallah seketul dekat sini. Okay, so 1 2 3 4 5 6, sp3d, sp3d. Okay, so ini apa dia? Empty lah, empty 3D orbital. Baik, dah settle yang ni, cikgu saja akan tulis juga ground state untuk fluorine. Jangan lupakan dia, sebab supaya kita tahu kita nak overlap dengan bentuk apa ni, bentuk bulat ke, bentuk dumbbell ke. Fluorine adalah grup 17. Okay, so kita tahulah dia akan overlap dengan 2P. Maka lukislah sekarang. So bila kita lukis, okay, satu benda cikgu tak pandai adalah cikgu tak pandai melukis, tak ada bakat. Okay, so buat dekat sini S, label sp3d, 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 overlap dengan bentuk dumbbell. So 1 2 3 4. Ini adalah fluorine. Jangan takut, jangan segan, labelkan saja 2P, 2P, 2P. Okey, 2P. Ada 2P? Tak ada. Okey, so dalamnya pula letaklah elektron. 1 2, Allah sedih. Okey, alamak. Cikgu lukis balik boleh tak? Cikgu lukis balik lah. Tak nampak sangat lah. Pening kepala korang nanti. Kesian. Gaji ribu-ribu cikgu ni. Whiteboard tak mampu nak beli. Okey, cikgu padam cikgu padam. Cikgu lukis balik supaya nampak lebih kemas lah. Okey, so cikgu lukis besar-besar. Ambil kau. Allahu Akbar. Ambil. Besar jenazah, ambil kau. Ambil S. Okay, so dekat sini sp3d, 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 sp3d. Ada berapa orbital? Ada 5 orbital. Dah gabung 5 lah. So gabung pula dengan p orbital. Nah kau bulat-bulat. Sedap. Okay. Okay, F. Nah, puas hati. 2P, label 2P, 2P, 2P. Dalam overlap mesti ada 2 elektron. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, dah settle. Sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond, lone pair. Dah siap gambar rajah hybridization. Okay, so susah tak? Taklah susah sangat, betul tak? Mula-mula cikgu tentukan geometri dia apa. Dah tentukan geometri dia apa, baru cikgu tulis dia punya ground state. Dah tulis ground state, kena hold on. Pertama sekali lukis dia punya valence shell, ada berapa elektron. Yang kedua, tengok kepada dia punya bentuk, ada berapa sigma bond. Ada 4 sigma bond, maka perlu 4 tidak berpasangan. Sini baru ada 2, that's why kita excited kan dia. Sekiranya tak ada, cukup. Katakanlah ada 2 sahaja bonding, cukup. Tak perlu masuk excited state. Okay, dan kemudian kita masuk kepada hybridization state. Kita gabungkan lone pair dengan sigma bond. So setakat itu je lah, tak adalah susah sangat, betul? Okay, baik. So kita masuk pula ke dalam soalan yang seterusnya. Okay, so sekarang kita masuk kepada soalan yang meminta kita menjelaskan perbezaan antara melting point group 1 dan juga melting point group 17. Tak susah. Pertama sekali, kita kena tahu group 1 dia akan ada apa? Dia akan ada group 1 has metallic bonding S
its intermolecular forces. Meanwhile, group 17 has, ada apa? Dia ada London dispersion forces. So ada London dispersion forces. Metallic bonding is stronger than London dispersion forces. So, apalah? More energy is needed to break the bond. Habis tu, maka group 1 has higher melting point than group 17. Cukup, settle. Benda 2 minit. Okey, soalan 5 markah. Benda 2 minit boleh buat. Kenapa nak spend banyak masa? Betul tak? Okey, tapi kita kena baca betul-betul. Sekiranya dia kata bandingkan melting point group dalam elemen dalam group 1. Okey, so kita explain lah. Kalau group 1 lagi turun, melting point akan increase. Okey, melting point akan increase. Akan decrease. Maaf cikgu, decrease. Tapi kalau group 17 semakin dia turun, dia punya melting point akan increase. Itu cerita lain. Sebab soalan ini hanya mahukan kita explain tentang perbezaan antara grup 1 dan grup 17. Itu sahaja. Okey. Nah, ambil 5 markah, 4 markah. Okey. So cikgu tak nak bercakap panjang, kita nak masuk kepada soalan yang lain lagi. Okey.